kalau awak menang, saya akan kawin dengan awak. Suara Kate bergema di seluruh dewan gimnasium. Rambut perangnya yang keemasan bersinar di bawah cahaya lampu dan mata birunya tertumpu hanya pada seorang pemuda. Di atas gelanggang, jantung Haruto Hasegawa seakan terhenti. Wajah pemuda Jepun berusia 17 tahun itu serta-merta bertukar merah padam. Adakah Kate benar-benar berkata begitu? Di hadapan begitu ramai orang, semua mata kini tertumpu pada Kate. Mengapa gadis paling populer di sekolah akan mengatakan sesuatu seperti itu kepadanya? Suasana di kalangan penonton menjadi riuh rendah. Para pelajar mula berbisik sesama sendiri. Apa yang Kate cakap tadi? Takkanlah dia serius? Kepada budak Asia tu, sesetengah pelajar ternganga, manakala yang lain pantas mengeluarkan telefon pintar mereka dan mula merakam. Mereka secara nalurinya tahu bahawa detik ini akan tercatat dalam sejarah sekolah. Di sudut bertentangan gelanggang, Tyler Wilson menggenggam penumbuknya dengan erat. Wajah anak pengetua sekolah itu berkerut menahan marah. Berani budak Jepun tu. Kebencian membara di mata Tyler. Dia tidak boleh terima Kate, gadis yang diminatinya, mengatakan sesuatu seperti itu kepada seorang pelajar pertukaran yang tidak penting. Haruto, dengan sarung tangan tinjunya yang terasa berat dan lutut yang menggeletar, berfikir, bagaimana semua ini boleh berlaku? Hanya 3 minggu yang lalu, dia hanyalah seorang halimunan. Ketika lampu gelanggang menyinari wajahnya, ingatan Haruto kembali ke hari di mana semuanya bermula. Semuanya bermula 3 minggu lalu. Bunyi bising di koridor, gelak tawa pelajar, dan kemudian jeritan seorang gadis. Pada masa itu, Haruto masih tidak tahu bahawa satu tindakan keberanian kecil daripadanya akan membawa perubahan yang begitu besar. Koridor panjang sekolah antarabangsa cemerlang kelihatan. Waktu rehat tengah hari dan ia sesak dengan pelajar. Namun, di satu sudut koridor, sesuatu yang tidak menyenangkan sedang berlaku. Haruto sedang mengeluarkan buku dari lokarnya. Seperti biasa, dia senyap dan cuba untuk tidak menarik perhatian. Tetapi kali ini berbeza. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya tidak lama lagi akan berlaku. Koridor pada waktu rehat tengah hari itu seperti biasa, sesak dengan pelajar. Namun, di satu sudut, kelihatan suasana yang tegang. Beberapa orang pelajar lelaki sedang mengelilingi seorang pelajar perempuan. "Hey Kate, awak ada masa lapang malam ni kan? Jomlah tengok wayang dengan kami. Kenapa awak asyik mengelak? Jomlah kita berkawan." Mereka adalah Brad, Mark, dan David, konco-konco Tyler. Mereka terkenal sebagai pembuli di sekolah. Badan mereka besar dan suara mereka kasar. Kate, yang bersandar pada dinding, menggelengkan kepalanya dengan riak wajah tidak selesa. Dia benar-benar dalam kesusahan. Dia tidak tahu bagaimana untuk melepaskan diri dari situasi ini. Dia tahu berurusan dengan mereka tidak akan membawa apa-apa kebaikan. "Maaf, tapi saya sibuk," kata Kate dengan berhati-hati, tetapi pelajar-pelajar lelaki itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berundur. Malah, mereka semakin menghampirinya. "Sibuk? Sibuk buat apa? Apa sangat yang ada nak buat kat sekolah ni? Awak takut dengan kami ke? Kami cuma nak berkawan je." Brad dengan selamba menyentuh lengan Kate. Kate terkejut dan mengelak. Pelajar-pelajar lain yang lalu lalang hanya melihat dan berpura-pura tidak nampak. Tiada siapa yang berani membantu. Pada masa itulah, Haruto, yang sedang senyap menyusun buku di lokarnya, terdengar kekecohan itu. Apabila dia menoleh, dia melihat seorang pelajar perempuan dikelilingi oleh beberapa orang pelajar lelaki. Gadis itu ialah Kate. Haruto kenal Kate. Dia adalah pelajar perempuan paling cantik dan popular di sekolah, bintang pasukan sorak, dan juga naib pengerusi majlis pelajar. Tetapi sekarang, riak wajahnya tegang, tidak seperti biasa. Keadaan tu nampak tak kena. Jantung Haruto mula berdegup kencang. Dia rasa dia patut membantu, tetapi dia tidak mempunyai keberanian. Dia hanyalah seorang pelajar pertukaran yang pendiam, manakala mereka adalah pelajar-pelajar yang terkenal di sekolah. "Hey, Kate, kenapa sombong sangat ni?" Mark meletakkan tangannya di bahu Kate. Kate terkejut dan berundur, tetapi dia terhalang oleh dinding. Tiada lagi ruang untuk dia bergerak. "Tolonglah, jangan ganggu saya." Suara Kate menggeletar. Imejnya yang sentiasa yakin telah hilang entah ke mana. Pelajar-pelajar lelaki itu ketawa kecil,
terhibur dengan reaksi Kate. Apa yang awak takutkan sangat? Kami nak buat apa je? Kami cuma nak berkawan, kenapa awak menolak sampai macam ni? David cuba menyentuh dagu Kate dengan lembut. Kate memejamkan matanya rapat-rapat dan memalingkan mukanya. Situasi semakin meruncing. Haruto tidak sanggup melihatnya lagi. Sesuatu yang panas mula melonjak dari dalam dadanya. Ayahnya selalu berpesan, untuk melakukan perkara yang betul, ia memerlukan keberanian. Tapi sebab itulah ia lebih berharga. Haruto meletakkan bukunya ke dalam loker dan perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Jantungnya berdegup laju, tetapi langkahnya tidak terhenti. Maafkan saya. Suara Haruto menggeletar, tetapi cukup jelas untuk didengari. Pelajar-pelajar lelaki itu menoleh dan memandang Haruto. Hah? Siapa pula mamat ni? Bukankah ni budak pertukaran dari Jepun tu? Yang selalu seorang diri tu. Brett memandang Haruto dari atas ke bawah. Badannya lebih rendah dan kelihatan kurus. Kau nak apa? Ada apa-apa nak cakap dengan kami ke? Haruto menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara yang masih menggeletar, dia cuba bercakap sejelas mungkin. Nampaknya pelajar perempuan tu tak selesa. Boleh tak kamu semua berhenti? Seketika, koridor menjadi senyap. Beberapa pelajar yang lalu lalang turut berhenti dan memandang ke arah mereka. Seorang pelajar pertukaran dari Asia sedang menentang pelajar-pelajar popular sekolah. Mark ketawa sambil mendekati Haruto. Apa kau cakap tadi? Kau cakap apa dengan kami? Kate memandang Haruto dengan riak tidak percaya. Adakah pelajar Asia pendiam itu benar-benar tampil untuk membantunya? Mereka tidak pernah bercakap sepatah pun di sekolah. Jantung Kate berdebar-debar. Bukan kerana takut, tetapi kerana sebab yang lain. Dia tidak percaya ada seseorang yang berani membelanya. Kenapa budak ni nak tolong aku? Kate melihat tangan Haruto yang menggeletar dan bahunya yang kelihatan takut. Dia tahu pemuda itu juga takut. Namun, dia tetap berdiri di situ untuknya. Woi, kau nak masuk campur urusan kami ke? David menolak dada Haruto dengan jarinya. Haruto terdorong ke belakang tetapi tidak jatuh. Saya cuma. Suara Haruto semakin menggeletar, tetapi dia tidak berundur. Dia memandang Kate dan berkata, awak tak apa-apa? Pada saat itu, hati Kate tersentuh. Haruto, yang berada dalam situasi yang jauh lebih sukar, malah lebih risaukan keadaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, jawab Kate dengan suara perlahan. Pada ketika itu, Brett berang dan mencengkam bahu Haruto. Kau siapa nak masuk campur urusan kami? Hah, Brambos. Tepat pada masa itu, satu suara yang dikenali kedengaran dari hujung koridor. Apa yang kamu semua buat di situ? Ia adalah Tyler Wilson. Anak pengetua itu sedang berjalan dengan megah ke arah mereka. Rakan-rakannya serta-merta menjadi tegang. Oh, Tyler. Kami cuma. Tetapi perhatian Tyler bukan pada Brad atau Mark. Pandangannya tertumpu pada Kate. Dan apabila dia melihat Haruto berdiri di sebelahnya, wajah Tyler menjadi keruh. Kate, awak okey? Tanya Tyler dengan suara yang lembut. Tetapi pandangannya terhadap Haruto dingin. Kate mengangguk. Ya, pelajar ni yang tolong saya. Kate menunjuk ke arah Haruto. Wajah Tyler menjadi semakin gelap. Tyler memaksa dirinya untuk senyum dan berkata kepada Haruto, terima kasih. Siapa nama awak? Haruto dapat merasakan permusuhan di sebalik senyuman palsu itu. Tetapi dia menjawab dengan jujur, Haruto. Haruto. Nama yang bagus. Terima kasih banyak-banyak. Tyler menepuk-nepuk bahu Haruto. Dari luaran, ia kelihatan seperti tanda terima kasih, tetapi sentuhan itu mengandungi amaran. Kate mendekati Haruto dan berkata dengan suara perlahan, terima kasih banyak-banyak, Haruto. Bukan apa-apa. Tak. Terima kasih banyak-banyak. Pandangan Kate terasa hangat. Jantung Haruto berdebar-debar. Ini adalah kali pertama dia merasainya. Namun, Haruto tidak tahu, detik ini akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Selepas insiden di koridor itu, Tyler berpura-pura tenang di luaran, tetapi di dalam hatinya, kemarahan meluap-luap. Dalam perjalanan ke pejabat pengetua, penumbuknya digenggam erat. Berani budak Jepun tu. Di depan aku pula tu. Selama 3 tahun, Tyler telah menunjukkan minat terhadap Kate. Dia menganggap dirinya raja di sekolah ini dan percaya Kate sepatutnya menjadi miliknya. Tetapi sekarang,
Seorang pelajar pertukaran yang tidak penting telah merampas tempatnya. Cahaya berbahaya terpancar di mata biru Tyler. Aku takkan lepaskan budak Asia tu. Keesokan paginya, Haruto pergi ke sekolah seperti biasa dengan senyap. Mengingati kejadian semalam, dia tersenyum kecil. Dia gembira kerana dapat membantu Kate. Namun, Haruto tidak sedar. Di merata-rata koridor, konco-konco Tyler sedang memerhatikannya. "Woi, dia dah datang." Tyler cakap apa? Dia kata layan budak tu cukup-cukup. Brad, Mark, dan David saling berpandangan. Mereka telah menerima arahan khas daripada Tyler. Apabila kelas tamat dan Haruto keluar ke koridor, Mark mendekatinya, berpura-pura mesra. "Yo, Haruto. Terima kasih untuk semalam." Haruto sedikit hairan. Mark adalah salah seorang pelajar yang kelihatan tidak senang dengannya semalam. "Oh, bukan apa-apa." Tak, terima kasih banyak-banyak. By the way, kau ada buat apa-apa ke kat Jepun dulu? Maksud aku, kau pindah sini sebab kerja ayah kau kan? Mark bertanya dengan ramah, tetapi Haruto merasakan sesuatu yang tidak kena. Mengapa tiba-tiba dia menunjukkan minat padanya? Tepat pada masa itu, Mark menepuk bahu Haruto dengan kuat sambil berpura-pura bergurau. "Woi, lain kali cakaplah betul-betul. Takut dengan kami ke?" Waktu kelas bahasa Inggris. Guru, iaitu Bapa Tyler merangkap pengetua, mengajar kelas itu secara peribadi. "Baiklah, hari ini adalah sesi pembentangan. Pelajar Hasegawa, sila ke hadapan dan perkenalkan diri anda." Haruto terkejut. Dia tidak pernah diberitahu bahawa gilirannya untuk membuat pembentangan. Tetapi dia tidak boleh menolak, jadi dia melangkah ke hadapan. "Selamat sejahtera, nama saya Haruto Hasegawa. Saya datang dari Jepun." "Tunggu," Tyler mengangkat tangan dan mencelah. "Cikgu, sebutan Haruto macam pelik sikit. Apa kata kita suruh dia buat sekali lagi?" Seluruh kelas menjadi senyap. Wajah Haruto merah padam. Dia tahu sebutannya ada masalah, tetapi ditegur secara terbuka seperti ini amat memalukan. Waktu rehat tengah hari tiba. Haruto seperti biasa mengambil makanannya dengan senyap dan duduk di meja sudut. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeza. David mendekati meja Haruto, membawa dulang makanan yang penuh dengan sos tomato. "Yo, boleh aku duduk sini?" Sebelum Haruto sempat mengangkat muka dan menjawab, David sengaja berpura-pura tergelincir dan menjatuhkan dulangnya. Prang, sos tomato, spaghetti, dan susu terpercik ke baju dan seluar Haruto. Haruto terkejut dan bingkas bangun, tetapi pakaiannya sudah kotor. "Oh, maaf, aku betul-betul tak sengaja." David meminta maaf dengan suara yang kuat, tetapi pandangan matanya jelas menunjukkan ia adalah disengajakan. Seluruh kantin mula memandang Haruto dan berbisik. Sesetengah pelajar ketawa kecil, manakala yang lain memandangnya dengan simpati. Kesiannya Mamat tu habis kotor. Tapi dengar cerita dia ada cari pasal dengan Tyler semalam. Haruto bergegas ke tandas. Apabila dia melihat cermin, keadaannya memang menyedihkan. Sos tomato merah merebak seperti tompok pada baju putihnya dan seluarnya juga terkena kuah. Ini tak mungkin satu kebetulan. Haruto berfikir sambil cuba membersihkan pakaiannya dengan air. Jelas sekali ini berlaku kerana kejadian semalam. Tetapi dia tidak menyesal. Menolong Kate adalah perkara yang betul. Tepat pada masa itu, Kate yang kebetulan lalu di hadapan tandas ternampak Haruto. Dia terkejut melihat keadaannya yang kotor. "Haruto, apa dah jadi?" tanya Kate dengan risau. Haruto tergesa-gesa menggelengkan kepalanya. "Oh, tak ada apa-apa. Cuma kemalangan kecil." Tetapi Kate bukan bodoh. Dia mengaitkan kejadian semalam dengan keadaan hari ini dan merasakan sesuatu yang tidak kena. "Adakah ini sebab kejadian semalam?" Seseorang. Suara Kate dipenuhi rasa bersalah. Fikiran bahawa Haruto dibuli kerananya muncul di benaknya. Haruto melihat riak wajah Kate yang risau. Dia tahu Kate menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, dia tersenyum dan menjawab, "Betul. Saya okey. Cuma kemalangan kecil." Tetapi Kate tidak percaya kata-katanya. Dari pandangan mata Haruto, dia tahu itu adalah satu penipuan. "Maafkan saya. Betul-betul maafkan saya. Ini semua salah saya." "Bukan," kata Haruto dengan tegas. "Saya tak menyesal. Baik semalam maupun hari ini, saya okey." Hati Kate tersentuh.
Haruto sedang menanggung kesusahan kerananya tetapi masih mengatakan dia baik-baik saja. Dia berasa berterima kasih dan pada masa yang sama kasihan. Tepat pada masa itu, Tyler muncul dari hujung koridor. Melihat Kate dan Haruto bersama, wajahnya berkerut. "Kate, apa awak buat di sini?" tanya Tyler sambil mendekat. Kate menjadi tegang seketika. "Oh, saya cuma..." Risau tengok Haruto. "Kenapa dengan baju awak tu?" Tyler bertanya dengan keprihatinan palsu. Haruto sedar akan lakonan Tyler, tetapi dia tidak berkata apa-apa. "Bukan apa-apa," jawab Haruto ringkas. Tyler tersenyum puas. Sejak hari itu, kehidupan sekolah Haruto mula menjadi seperti neraka. Buli secara kecil-kecilan berterusan setiap hari. Apabila berjalan di koridor, seseorang akan sengaja melanggarnya. Semasa kelas, pensel atau pemadam akan terbang ke arahnya. Buku-bukunya hilang dari loker atau dikoyakkan. Tetapi yang paling menyakitkan ialah semua itu dilakukan seolah-olah ia adalah satu kebetulan. Tiada bukti, jadi dia tidak boleh melaporkannya. Tyler hanya memerhati dari jauh dengan rasa puas. Dia dapat melihat budak Jepun itu semakin hari semakin tunduk. Budak yang berlagak wira di hadapan Kate kini hanya meringkuk di sudut dengan menyedihkan. "Sekarang kau tahu siapa raja di sekolah ni." Tyler tersenyum dingin. Tetapi ini hanyalah permulaan. Dendam yang sebenar baru akan bermula. Setiap malam, Haruto berbaring di katil dan merenung siling. Dia takut untuk ke sekolah, tetapi dia masih tidak menyesal. Menolong Kate adalah perkara yang betul. Namun, dia berasa sunyi. Keadaan ini tidak boleh dikongsi dengan sesiapa. Untuk memberitahu ibunya, dia rasa ia akan terlalu merisaukannya. Namun, kadangkala apabila dia bertembung mata dengan Kate di koridor, senyuman hangat Kate menjadi penghiburnya. Dengan senyuman itu sahaja, dia dapat bertahan sepanjang hari. "Sabar sikit lagi je." Haruto memujuk dirinya sambil memejamkan mata. Tetapi dia masih tidak tahu. Cabaran yang lebih besar sedang menantinya. Seminggu telah berlalu sejak pembulian bermula. Setiap kali Kate melihat Haruto di koridor, hatinya sakit. Dia menjadi lebih pendiam daripada sebelumnya dan sentiasa berjalan sambil menunduk. "Ini salah aku. Pasti salah aku." Kate menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu perkara-perkara aneh ini mula berlaku sejak Haruto menolongnya. Insiden di kantin, buku yang hilang dari loker, pelanggaran kecil di koridor, semuanya tidak mungkin satu kebetulan. Jelas sekali ia adalah perbuatan Tyler dan konco-konconya. Waktu rehat tengah hari, Kate mencari Haruto di perpustakaan. Dia sedang duduk sendirian di meja sudut, membaca buku. Dia kelihatan lebih sunyi daripada biasa. Kate memberanikan diri dan mendekati Haruto. "Haruto, ada masa sekejap." Haruto terkejut dan mengangkat mukanya. Dia tidak percaya Kate datang mencarinya. "Oh, ya." Kate duduk di hadapan Haruto dan dengan berhati-hati memulakan perbualan. "Saya betul-betul minta maaf. Sebab awak jadi macam ni." Haruto melihat riak wajah Kate yang risau. Dia tahu Kate menderita kerananya. Jadi dia menjawab dengan ikhlas. "Saya okey." "Betul, saya okey. Macam mana awak boleh okey? Sejak awak tolong saya, macam-macam benda pelik jadi. Saya tak menyesal." Suara Haruto tegas. Kata-kata itu menyentuh hati Kate. "Kenapa? Kenapa awak tak menyesal? Awak menanggung kesusahan macam ni sebab saya." Haruto teragak-agak seketika sebelum bercakap jujur. "Sebab itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan." Wajah Haruto sedikit merah. "Dan saya gembira dapat tolong awak." Mendengar kata-kata Haruto, jantung Kate berdebar-debar. Haruto yang sanggup menanggung kesusahan ini deminya dan masih tidak menyesal, buat pertama kalinya kelihatan sangat hebat di matanya. Adakah ini? Perasaan ini? Kate sedang mengalami emosi yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Dia merasakan pandangannya terhadap Haruto mula berubah. "Haruto, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak," kata Kate dengan suara perlahan. Seketika, suasana janggal tetapi istimewa menyelubungi mereka berdua. Sejak hari itu, Kate mula menunjukkan perhatian kecil kepada Haruto. Dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan, tetapi dengan caranya sendiri, dia ingin membantunya. Suatu pagi, apabila Haruto membuka lokernya, dia menemui satu paket plaster luka kecil.
Nampaknya ada seseorang yang perasan lututnya tercedera semasa kelas pendidikan jasmani semalam. Tiada nota, tetapi Haruto tahu siapa yang meletakkannya. Di hujung koridor, Kate sedang memandangnya. Apabila mata mereka bertemu, Kate cepat-cepat memalingkan mukanya, tetapi Haruto dapat melihat wajahnya yang merah padam. Keesokan harinya, pen Kate terjatuh semasa kelas bahasa Inggris. Haruto, yang duduk di sebelahnya, cepat-cepat mengambilnya dan memberikannya kepadanya. "Terima kasih," kata Kate perlahan. Apabila jari Haruto tersentuh sedikit tangan Kate, kedua-dua jantung mereka berdebar-debar. Perkara-perkara kecil seperti ini berterusan. Haruto mengambil barang yang Kate jatuhkan, dan Kate mengambil berat tentang kecederaan Haruto. Mereka tidak banyak bercakap, tetapi minat mereka terhadap satu sama lain semakin mendalam. Suatu hari pada waktu rehat, Haruto dan Kate bertembung di koridor. Kerana ada pelajar lain di sekeliling, mereka tidak dapat bercakap, tetapi Kate melemparkan senyuman kecil kepada Haruto. Haruto membalas dengan senyuman kekok. Pada saat itu, jantung Kate berdebar kencang. Senyuman Haruto kelihatan begitu hangat. Namun, tanpa mereka sedari, dari jauh Tyler sedang memerhatikan semua ini. Wajahnya dipenuhi kemarahan. "Apa yang diorang buat tuh?" Tyler mendengus. Walaupun dia telah membuli Haruto begitu teruk, Haruto tidak tunduk, malah kelihatan semakin rapat dengan Kate. "Aku kena buat sesuatu yang lebih keras." Tyler memberi isyarat kepada konco-konconya. Jika sebelum ini hanyalah gurauan, kini sudah tiba masanya untuk menjadi lebih serius. Selepas waktu sekolah, Haruto menuju ke gimnasium. Ia adalah tempat dia melakukan kerja sambilan membersih. Hanya di sini dia dapat merasakan ketenangan. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeza. Kate sedang menunggunya di pintu masuk gimnasium. "Haruto." "Kate, apa awak buat di sini?" Kate teragak-agak seketika sebelum berkata, "Saya nampak awak macam selalu seorang diri, jadi saya datang." "Saya okey." Jantung Haruto berdebar-debar. Adakah Kate datang kerana risaukannya? Duduk di satu sudut gimnasium, mereka berdua buat pertama kalinya berbual dengan sebenar-benarnya. "Awak pandai bertinju ke?" Kate bertanya sambil melihat beg pasir dan gelanggang di dalam gimnasium. Tak. Saya cuma bersihkan tempat ni, kerja sambilan. Jadi awak tak tahu langsung pasal tinju?" Haruto teragak-agak. Kenangan bersama ayahnya terimbas kembali. "Ayah saya pernah ajar sikit dulu, masa saya kecil. Dia dah meninggal dunia 5 tahun lepas." Riak wajah Kate serta-merta berubah muram. "Maafkan saya tak tahu." "Tak apa, ia kenangan yang baik." Pada saat itu, Kate melihat sisi lain Haruto. Seorang wanita pemuda yang menyembunyikan kesedihannya, tetapi mempunyai semangat yang kuat. Seorang yang berada dalam keadaan yang lebih sukar daripadanya, tetapi masih mengambil berat tentang orang lain. "Kenapa? Kenapa awak tolong saya hari itu? Apa sebab sebenar?" Haruto teragak-agak seketika sebelum menjawab dengan jujur. "Sebab ia adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Lagipun, bila saya nampak awak ketakutan, saya tak boleh diamkan diri." Hati Kate tersentuh. Perasaan ini, adakah ini permulaan cinta? Sambil keluar dari gimnasium, Kate berfikir, perasaan ini sama sekali berbeza daripada apa yang pernah dirasainya terhadap jejaka-jejaka yang disukainya sebelum ini. Haruto mungkin tidak kacak atau popular, tetapi ada sesuatu yang istimewa padanya. Kejujuran, keberanian, dan hati yang mengambil berat tentang orang lain. Hati seperti itu adalah sesuatu yang baru bagi Kate. Adakah ini perasaan suka yang sebenar? Dalam perjalanan pulang, Kate tidak henti-henti memikirkan Haruto. Senyumannya, suaranya, hatinya yang hangat, semuanya bermain di fikirannya. Haruto juga begitu. Perbualannya dengan Kate terus berlegar di fikirannya. Gadis paling populer di sekolah menunjukkan minat kepadanya, ia sukar dipercayai. Tetapi pada masa yang sama, dia juga risau. Semakin rapat Kate dengannya, semakin besar masalah yang mungkin timbul. Tyler pasti tidak akan berdiam diri. Tapi, perasaan ni memang best. Haruto tersenyum kecil dan tiba di rumah. Ia adalah hari yang hatinya terasa hangat setelah sekian lama. Selepas perbualan dengan Haruto, Kate berubah sepenuhnya. Semasa kelas, dia sering mencuri pandang ke arah Haruto. Setiap kali mereka bertemu di koridor, jantungnya berdebar kencang.
Perubahan itu disedari oleh rakan-rakannya. Kate, kau nampak lain macam sekarang. Kenapa? Macam selalu termenung je. Kau dah ada teman lelaki ke? Kate menggelengkan kepalanya sambil mukanya merona merah. Dia belum bersedia untuk memberitahu rakan-rakannya, terutamanya memandangkan situasi yang sedang dihadapi Haruto. Waktu rehat tengah hari, Kate memerhati Haruto yang sedang makan sendirian dari jauh. Imejnya yang sentiasa duduk di meja sudut dan makan dengan senyap kelihatan begitu sunyi. Aku nak duduk dengan dia, tapi Kate tidak mempunyai keberanian. Dia takut semakin rapat dia dengan Haruto, semakin besar bahaya yang akan menimpanya. Dia sentiasa merasakan pandangan Tyler tertumpu padanya. Pada masa itu, dia melihat Brad mendekati meja Haruto. Nampaknya sesuatu yang buruk akan berlaku lagi. Yo, Haruto. Sedap makan tengah hari-hari ni? Brad menyapa dengan kemesraan palsu. Haruto menjawab tanpa melepaskan kewaspadaannya. Ya, by the way, nampaknya kau selalu borak dengan Kate sekarang. Korang dah rapat ke? Jantung Haruto berdegup laju. Nampaknya hubungan mereka sudah diketahui. Tak adalah, kebetulan je. Kebetulan, ya? Oh, begitu. Brad ketawa sambil menepuk bahu Haruto dengan kuat. Haruto terdorong ke hadapan dan kuah supnya tumpah ke bajunya. Ops, maaf, aku tersilap lagi. Kate yang melihat kejadian itu tidak dapat menahan sabar. Dia bingkas bangun dari tempat duduknya dan mendekati Brad. Brad, apa awak buat ni? Kate, aku tak sengaja. Tak sengaja? Saya nampak semuanya. Awak sengaja buat, kan? Suara Kate tegas. Pelajar-pelajar lain di kantin semua memandang ke arah mereka. Brad menjadi serba salah. Dia tidak pernah melihat Kate semarah ini. Kate, kau salah faham. Betul, aku tak sengaja. Cukup, jangan ganggu Haruto lagi. Kata-kata Kate membuatkan seluruh kantin senyap. Gadis paling populer di sekolah secara terbuka mempertahankan seorang pelajar pertukaran dari Asia yang pendiam. Haruto tergamam. Dia berterima kasih Kate membelanya, tetapi ini akan membuatkan keadaan menjadi lebih rumit. Kate tak apa. Mungkin dia betul-betul tak sengaja. Haruto cuba menenangkan Kate, tetapi Kate tidak berundur. Tak, Haruto. Ini bukan satu kesilapan. Saya tahu semuanya. Kate berkata sambil merenung tajam ke arah Brad. Kalau awak buat lagi sekali, siap awak. Dari jauh, Tyler yang melihat semua ini, wajahnya berkerut. Kate memarahi konconya demi budak Jepun itu. Ini tidak boleh diterima. Ini dah melampau. Tyler menggenggam penumbuknya. Jika sebelum ini dia hanya membuli secara tidak langsung, kini sudah tiba masanya untuk bertindak secara langsung. Dia memberi isyarat mata kepada Brad. Brad mengangguk dan berundur. Sekarang, giliran Tyler. Petang itu, Kate sekali lagi melawat gimnasium. Dia ingin berbual lebih banyak dengan Haruto. Kejadian di kantin tadi menguatkan lagi perasaannya. Dia tidak mahu menyembunyikannya lagi. Apabila dia masuk ke gimnasium, Haruto sedang mengelap beg pasir. Punggungnya kelihatan begitu sunyi dari belakang. Haruto menoleh. Dia terkejut melihat Kate datang. Kate, awak datang lagi? Ya. Pasal kejadian tengah hari tadi. Maafkan saya. Mungkin sebab saya, keadaan jadi lebih rumit. Haruto menggelengkan kepalanya. Tak. Terima kasih. Ini kali pertama ada orang pertahankan saya. Hati Kate tersentuh. Haruto, saya nak tanya jujur. Awak betul-betul okey ke menanggung semua ni sebab saya? Ya, saya okey. Kenapa? Kenapa awak cakap awak okey? Mesti awak terseksa. Haruto teragak agak seketika sebelum bercakap jujur. Sebab, saya dapat bercakap dengan awak. Itu pun dah cukup bagi saya. Wajah Kate merona merah. Kata-kata jujur Haruto menusuk ke hatinya. Haruto, saya pun nak cakap jujur. Kate memberanikan diri. Saya rasa, saya dah jatuh suka pada awak. Mata Haruto terbeliak. Dia kelihatan tidak percaya. Betul? Betul ke? Ya, mula-mula saya rasa bersalah. Saya kasihan tengok awak terseksa sebab saya. Tapi sekarang dah lain. Kate melangkah setapak ke hadapan. Hati awak yang baik, keberanian awak, sikap ambil berat awak, saya suka semuanya. Jantung Haruto terasa seperti akan meletup. Ini seperti mimpi. Saya pun suka awak, Kate. Suara Haruto menggeletar.
Sejak kali pertama saya nampak awak di koridor. Sejak saat saya tolong awak, saya asyik fikirkan awak. Mereka saling berpandangan. Di dalam gimnasium itu hanya ada mereka berdua dan masa seakan terhenti. Kate memegang tangan Haruto. Tangan Haruto menggeletar. Awak takut? Ya. Macam mimpi. Kate ketawa. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Mereka berdua duduk bersebelahan di satu sudut gimnasium, masih berpegangan tangan. Apa akan jadi lepas ni, ya? Saya tak tahu, tapi Haruto memandang Kate. Kalau dengan awak, saya rasa saya boleh buat apa saja. Hati Kate terasa hangat. Saya pun sama. Apapun yang jadi lepas ni, saya akan sentiasa di sisi awak. Betul? Betul. Itu adalah janji pertama mereka. Namun, mereka tidak tahu, janji ini akan diuji tidak lama lagi. Dari luar tingkap gimnasium, Tyler sedang memerhatikan semua ini. Image Kate dan Haruto berpegangan tangan, saling berpandangan dan ketawa. Semuanya membangkitkan kemarahannya. Ini dah tamat. Aku tak boleh tahan lagi. Tyler mendengus dan meninggalkan gimnasium. Kini sudah tiba masanya untuk melaksanakan rancangan sebenar. Untuk menghancurkan budak Jepun itu sepenuhnya dan menunjukkan kepada Kate siapa lelaki sejati. Di atas gelanggang. Malam itu, Tyler membuat cadangan kepada bapanya. Ayah, apa kata kita tambah acara tinju dalam pesta sukan? Bapanya, selaku pengetua, menunjukkan minat. Tinju? Menarik. Pelajar-pelajar mesti suka. Ya, ia dapat memupuk semangat kesukanan yang sihat. Cahaya dingin terpancar di mata Tyler. Semua persiapan kini telah siap. Dia telah mencipta peluang yang sempurna untuk menghancurkan budak Jepun itu di atas gelanggang. Haruto dan Kate masih tidak tahu. Cinta mereka tidak lama lagi akan menghadapi ujian terbesar. Pagi Isnin berikutnya, pengumuman sekolah bergema. Perhatian kepada semua pelajar, sila berkumpul di Dewan Gimnasium. Ada pengumuman penting. Para pelajar berbisik-bisik sambil menuju ke Dewan Gimnasium. Haruto dan Kate berjalan bersama. Selepas meluahkan perasaan masing-masing malam sebelumnya, wajah mereka kelihatan lebih ceria. Pengumuman apa agaknya? Kate bertanya dengan heran. Entahlah. Mungkin pasal pesta sukan kot, jawab Haruto. Tetapi dia masih tidak tahu. Pengumuman ini akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Apabila semua pelajar berkumpul di Dewan Gimnasium, pengetua Wilson naik ke atas pentas. Di sebelahnya, Tyler berdiri dengan riak bangga. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya ada berita menarik untuk disampaikan. Suara pengetua bergema di seluruh dewan. Kami telah memutuskan untuk menambah satu acara baru dalam pesta sukan bulan depan. Acara itu ialah tinju. Seketika, dewan menjadi riuh. Pelajar-pelajar saling berpandangan dan berbisik. Jantung Haruto berdegup laju. Tinju? Kenapa mesti tinju? Sudah tentu, demi keselamatan, topi keledar, dan semua peralatan perlindungan akan dipakai, pengetua meneruskan penjelasannya. Ia akan diadakan mengikut kategori berat, dan pemenang akan ditentukan melalui format kejohanan. Ini akan menjadi peluang yang baik untuk memupuk fizikal dan mental yang sihat di kalangan pelajar sekolah kita. Guru sukan mengambil alih mikrofon. Pendaftaran untuk penyertaan akan dibuka sehingga hari Jumaat ini. Ramai-ramailah sertai. Selepas pengumuman tamat dan para pelajar mula bersurai, pandangan Tyler tertumpu pada Haruto. Senyuman sinis terukir di bibirnya. Apabila mata mereka bertemu, Tyler membuat isyarat memotong leher dengan jarinya. Ia adalah provokasi yang jelas. Haruto merasakan seram sejuk di tulang belakangnya. Dia secara nalurinya tahu bahawa pertandingan tinju ini bukan satu kebetulan. Kate juga tidak terlepas pandang pandangan Tyler. Melihat dia merenung Haruto, Kate menjadi risau. Haruto, takkanlah awak nak sertai pertandingan tinju tu, kan? Mestilah tak. Saya tak berminat pun, jawab Haruto, tetapi kebimbangan Kate tidak hilang. Riak wajah Tyler itu terus bermain di fikirannya. Beberapa hari kemudian, Haruto dipanggil oleh guru sukan. Di bilik sukan, guru itu menunjukkan sekeping dokumen. Hasegawa, ada cadangan untuk awak menyertai pertandingan tinju. Hah? Siapa? Siapa yang cadangkan saya? Tyler yang cadangkan awak. Dia dengar ayah awak seorang peninju. Jadi dia kata awak mesti berbakat. Kepala Haruto menjadi kosong. Tyler sedang cuba untuk mengheretnya ke dalam pertandingan tinju. Cikgu,
saya betul-betul. Jangan risau, borang penyerta Anda diisikan. Guru itu menunjukkan dokumen di atas mejanya. Di situ, nama Hasegawa Haruto tertulis dengan jelas. Cikgu, bukan saya yang daftar. Tyler yang daftarkan untuk awak. Nampaknya awak ada kawan yang baik. Haruto terdiam. Inilah rancangan Tyler untuk menariknya ke atas gelanggang dan memalukannya di khalayak ramai. Cikgu, saya betul-betul tak boleh bertinju. Tak apa, asalkan tahu asas sudah cukup. Lagipun, pengetua pun sangat berharap awak akan sertai. Pengetua, yaitu Bapa Tyler, juga terlibat dalam hal ini. Waktu rehat tengah hari itu, Haruto memberitahu Kate berita ini. Wajah Kate menjadi pucat. Apa? Awak didaftarkan secara paksa? Ya. Saya rasa ini kerja Tyler. Kate menggenggam penumbuknya. Ini dah melampau. Saya akan pergi jumpa pengetua dan bercakap dengannya. Jangan, Kate. Itu hanya akan merumitkan keadaan. Haruto menahan Kate. Habis itu macam mana? Tyler pernah belajar tinju. Awak. Suara Kate menggeletar. Ia adalah campuran antara risau dan marah. Haruto terdiam seketika. Dia boleh menolak, tetapi itu bermakna dia akan hidup sebagai seorang pengecut seumur hidupnya. Dan dia akan malu di hadapan Kate. Kata, ya, saya akan cuba. Apa? Kate memandangnya dengan riak tidak percaya. Saya akan sertai pertandingan tinju tu. Awak gila ke? Ia bahaya. Tyler betul-betul pernah belajar tinju. Saya tahu. Tapi, Haruto memegang tangan Kate. Saya tak nak lari lagi dan saya tak nak nampak pengecut di depan awak. Air mata mula bergenang di mata Kate. Bodoh. Siapa kata awak pengecut? Awak boleh cedera nanti. Tak apa, Kate. Saya akan cari jalan. Haruto mengesat air mata Kate. Janji dengan saya. Janji awak takkan cedera. Saya janji. Tetapi Haruto tahu betapa sukarnya untuk menepati janji itu. Petang itu, Haruto tinggal sendirian di gimnasium. Selepas selesai membersih, dia merenung gelanggang di dalam gimnasium yang sunyi itu. Betul ke aku kena naik ke atas tu? Haruto perlahan-lahan mendekati gelanggang. Apabila dia menyentuh tali, ia terasa lebih kukuh daripada yang disangkanya. Dia mula menyedari bahawa tidak lama lagi dia akan berhadapan dengan Tyler di atas gelanggang ini. Pada masa itu, penjaga gimnasium masuk. Haruto, belum balik lagi? Oh, Pak Mail, penjaga gimnasium itu, melihat riak wajah Haruto dan merasakan sesuatu yang tidak kena. Kenapa ni? Muka nampak risau je. Haruto menjelaskan keseluruhan situasi kepada Pak Mail. Tentang bagaimana dia menolong Kate, bully oleh Tyler, dan bagaimana dia dipaksa menyertai pertandingan tinju. Pak Mail mendengar dengan teliti. Jadi, apa kau nak buat? Saya tak tahu. Tapi, saya tak nak lari. Pak Mail meletakkan tangannya di bahu Haruto. Kalau arwah ayah kau masih hidup, apa agaknya dia akan cakap? Haruto berfikir sejenak. Apa agaknya yang akan dikatakan oleh ayahnya? Mungkin, dia akan suruh saya buat perkara yang betul. Pak Mail tersenyum. Kalau macam tu, jawapannya dah ada, kan? Pak Mail, boleh tolong saya? Haruto bertanya dengan berhati-hati. Saya nak berlatih. Latihan yang sebenar. Pandangan Pak Mail menjadi serius. Masa tak banyak. Cuma ada 2 minggu. Saya tahu. Tapi saya nak cuba yang terbaik. Pak Mail merenung Haruto seketika sebelum mengangguk. Baiklah. Tapi latihan aku keras. Kau dah sedia? Ya. Buat pertama kalinya. Suara Haruto dipenuhi keyakinan. Kini, ia benar-benar bermula. Persediaan sebenar untuk berhadapan dengan Tyler di atas gelanggang. Malam itu, Haruto berbaring di katil dan berfikir. 2 minggu. Mampukah dia menjadi cukup kuat untuk menentang Tyler dalam masa 2 minggu? Tetapi dia tiada pilihan. Tiada jalan untuk berundur. Dan dia tidak mahu mengecewakan Kate. Haruto menggenggam penumbuknya. Wajah ayahnya terbayang. Ayah, tolong perhatikan saya. Pertarungan di atas gelanggang tinggal 14 hari lagi. Malam itu, selepas berbual dengan Pak Mail, Haruto sedang mengemas bilik stor gimnasium. Di antara fail-fail lama dan buku-buku yang berhabuk, dia menemui sepucuk sampul surat lama. Pada sampul itu tertulis, untuk Haruto. Ia adalah tulisan tangan ayahnya. Tangan Haruto menggeletar. Surat daripada ayahnya yang entah bila ditulis.
seolah-olah ia telah menunggu untuk saat ini. Apabila dia membuka surat itu, tulisan tangan ayahnya yang mesra muncul. Untuk anakku Haruto yang dikasihi, jika kau sedang membaca surat ini, itu bermakna ayah sudah tiada di sisimu. Maafkan ayah, anakku. Adakah kau ingat mengapa ayah mengajar kau tinju? Bukan untuk memukul orang lain, tetapi untuk belajar mempercayai diri sendiri dan berjalan di jalanmu dengan berani. Haruto menahan air mata sambil terus membaca. Perkara paling penting di atas gelanggang bukanlah penumbuk, tetapi hati, mengatasi ketakutan dan berdiri dengan yakin. Itulah kekuatan sejati. Suatu hari nanti, akan tiba masanya kau menghadapi situasi yang sangat sukar. Pada masa itu, ingatlah, ayah percaya padamu. Di dalam dirimu ada hati yang jauh lebih kuat daripada ayah. Tinju bukan tentang mengalahkan lawan. Ia adalah tentang mengalahkan diri sendiri. Atasi ketakutan dan kelemahan di dalam hatimu. Anakku yang dikasihi, kau tidak keseorangan. Ayah akan sentiasa berada di sisimu. Air mata mengalir di pipi Haruto. Dia seolah-olah dapat mendengar suara ayahnya. Selepas membaca surat itu, Haruto berubah sepenuhnya. Ketakutan itu tidak hilang, tetapi satu keberanian yang hangat mula timbul di sudut hatinya. Ayah, sekarang saya faham. Ini bukan pertarungan dengan Tyler, tetapi pertarungan dengan diri saya sendiri. Haruto melipat surat itu dengan cermat dan memasukkannya ke dalam poket. Kemudian, dia merenung beg pasir di gimnasium. Kini, sudah tiba masanya untuk memulakan latihan yang sebenar. Keesokan harinya selepas sekolah, latihan rasmi pertama dengan Pak Mel bermula. Baiklah, kita mulakan dengan asas sekali lagi. Pak Mel memerhatikan gaya berdiri Haruto. Asas yang diajar oleh ayahnya semasa kecil masih ada. Tetapi ia kelihatan kekok kerana sudah lama tidak berlatih. Buka kaki selebar bahu. Ya, macam tu. Pusat graviti pada kaki hadapan. Pertahanan naik sikit lagi. Arahan terperinci Pak Mel berterusan. Haruto mengikut satu persatu, membiarkan tubuhnya mengingatinya semula. Okey, cuba tumbuk beg pasir tu. Haruto berdiri di hadapan beg pasir. Pada mulanya, penumbuknya menggeletar, tetapi apabila dia teringat akan surat ayahnya, hatinya menjadi tenang. Bam! Tumbukan jab pertamanya mengenai beg pasir. Ia lemah, tetapi tepat. Bagus. Macam itulah rasanya, Pak Mel memberi semangat. Lama-kelamaan, tumbukannya menjadi lebih padu dan pantas. Tubuh Haruto mula mengingati semula. Selepas 30 menit menumbuk beg pasir, Haruto berpeluh dengan teruk. Tetapi dia berasa segar. Apabila dia keluar selepas latihan, Kate sedang menunggunya. Haruto, awak okey? Kate bertanya dengan risau. Wajah Haruto merah padam. Ya, saya okey. Malah, saya rasa lebih baik. Betul ke? Tak penat ke? Mula-mula penat, tapi bila fikirkan arwah ayah, saya dapat kekuatan. Haruto tersenyum ceria. Melihat Haruto begitu, Kate berasa lega. Tapi jangan paksa diri, ya? Baiklah, terima kasih, Kate. Latihan keesokan harinya menjadi lebih serius. Pak Mel memakai pat sasaran dan menjadi pasangan Haruto. Okey, kali ini cuba tumbuk sambil bergerak. Lawan kau takkan berdiri diam je. Pak Mel bergerak ke kiri dan ke kanan sambil mengacah pad. Haruto mengejar pergerakannya sambil melepaskan tumbukan. Pada mulanya, banyak tumbukannya tersasar. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi lebih tepat. Bagus. Jangan hilang rentak. Tengok masa yang sesuai. Baca pergerakan lawan. Arahan Pak Mel berterusan. Perkara paling penting dalam tinju ialah gerak kaki. Pak Mel mengajar Haruto tentang footwork. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, sentiasa jaga keseimbangan. Mengelak serangan lawan itu penting, tapi mencipta sudut serangan sendiri juga penting. Haruto berlatih berulang kali sambil berpeluh. Pada mulanya kekok, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih semula jadi. Kate memerhatikan Haruto dari jauh. Dia kagum melihat perubahannya yang berlaku sedikit demi sedikit setiap hari. Seminggu telah berlalu sejak latihan bermula. Perubahan yang ketara berlaku pada tubuh dan minda Haruto. Pertama, staminanya meningkat. Pada mulanya, 30 menit pun dia sudah tercungap-cungap. Tetapi kini dia boleh bertahan dalam latihan selama sejam. Ketepatan tumbukannya juga meningkat dengan banyak.
Dia boleh mengenai titik yang sama pada beg pasir secara berturut-turut. Tetapi perubahan terbesar adalah pada mentalitinya. Dia tidak lagi tunduk seperti dahulu, sebaliknya berjalan dengan mengangkat muka. Di sekolah juga, perubahan Haruto mula dirasai. Apabila dia berselisih dengan konco-konco Tyler di koridor, dia tidak lagi mengelak seperti dahulu. "Woi, Mamat tu nampak lain macamlah," bisik Brad kepada Mark. "Betul tu. Nampak lebih yakin dari dulu." Tyler juga perasan akan perubahan ini, tetapi ia membuatkannya lebih marah. Budak Jepun itu sedang bersiap sedia untuk menentangnya, dan itu menyakitkan hatinya. Bagus. Lagi menarik jadinya. Tyler tersenyum dingin. Walaupun sibuk dengan latihan, hubungan Haruto dan Kate menjadi semakin erat. Kate setiap hari memberi sokongan kepada latihan Haruto, dan Haruto semakin berterima kasih kepada Kate. "Haruto, macam mana latihan hari ini? Rasa macam makin baik." Pak Mail pun puji tadi. "Baguslah macam tu." Kate tersenyum ceria. Haruto turut gembira melihatnya. "Kate, terima kasih." "Untuk apa?" "Sebab bagi sokongan setiap hari. Kalau tak ada awak, mungkin saya dah putus asa." Hati Kate terasa hangat. Seminggu sebelum pertandingan, Pak Mail memberikan nasihat penting kepada Haruto. "Haruto, dari segi teknikal, kau dah banyak meningkat, tapi ada satu lagi benda yang kurang." "Apa dia, Pak Mail?" "Mentaliti. Kau masih fikir nak menang lawan Tyler, kan?" Haruto mengangguk. "Macam tu tak boleh. Ingat surat arwah ayah kau? Dia kata tinju bukan tentang mengalahkan lawan, tapi mengalahkan diri sendiri." Pak Mail meletakkan tangannya di bahu Haruto. "Di atas gelanggang nanti, jangan fikir pasal Tyler. Cuma buat yang terbaik yang kau mampu. Kalau kau buat macam tu, keputusan akan datang dengan sendirinya." Seminggu sebelum pertandingan, latihan Haruto mencapai kemuncaknya. Bunyi tumbukannya pada beg pasir kini cukup kuat untuk bergema di seluruh gimnasium. Pukulannya yang berirama berterusan tanpa henti. Pergerakan Haruto juga menjadi lebih semula jadi. Pak Mail turut berpuas hati. "Dah nampak macam peninju betul. Dalam masa 2 minggu boleh jadi macam ni, memang hebat." Tetapi Pak Mail juga tahu. Tyler telah berlatih tinju secara formal selama bertahun-tahun. Perbezaan kemahiran masih jelas. Namun, jika Haruto melakukan yang terbaik, dia masih mempunyai peluang untuk memberi saingan. Akhirnya, sehari sebelum pertandingan tiba. Selepas latihan, Haruto duduk berhadapan dengan Pak Mail. "Dah sedia untuk esok?" "Ya, saya akan buat yang terbaik." Suara Haruto dipenuhi keyakinan. "Ingat, jangan terlalu fikirkan keputusan. Cuma tunjukkan apa yang kau dah belajar, itu pun dah cukup." Malam itu, Haruto membaca semula surat ayahnya. Esok, dia akan benar-benar berhadapan dengan Tyler di atas gelanggang. Bohong jika dikatakan dia tidak takut. Tetapi dia tidak menyesal. Kini adalah masanya untuk menunjukkan dirinya yang sebenar. Pagi hari pertandingan, Haruto bangun lebih awal daripada biasa. Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari dari luar tingkap, tetapi sudut hatinya masih dilanda debaran. Apabila dia melihat cermin, imejnya jelas berbeza daripada 2 minggu lalu. Bahunya lebih lebar, dan pandangan matanya lebih berani. Hari ini, betul-betul hari ini. Haruto menarik nafas dalam-dalam. Dia menyentuh poket yang berisi surat ayahnya dan menenangkan hatinya. Sambil menyediakan sarapan, Haruto teringat akan ibunya. Dia tidak memberitahu ibunya tentang pertandingan tinju itu. Dia fikir ia hanya akan merisaukannya, tetapi ibunya sudah dapat mengagak. "Haruto, nampaknya ada sesuatu yang istimewa sekarang ya?" Kenapa mak cakap macam tu?" "Riak muka, kamu dah berubah. Nampak lebih matang." Ibunya tersenyum mesra. "Apapun, buat yang terbaik. Mak percaya pada kamu." Hati Haruto tersentuh. Nampaknya, ibu tahu segalanya. Dalam perjalanan ke sekolah, hati Haruto bercampur baur. Petang ini, dia akan benar-benar berhadapan dengan Tyler di atas gelanggang. Pandangan pelajar-pelajar yang ditemuinya di koridor berbeza daripada biasa. Semua orang tahu tentang pertandingan hari ini. Betul ke budak tu nak lawan Tyler? Gila agaknya. Tyler tu betul-betul belajar tinju. Tapi berani juga dia. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Haruto. Ada yang bernada risau, ada yang penuh dengan rasa ingin tahu. Waktu rehat tengah hari, Kate datang mencari Haruto.
Wajahnya juga kelihatan tegang. Haruto, macam mana keadaan awak hari ini? Saya okey. Malah, saya rasa teruja, jawab Haruto sambil tersenyum. Tetapi Kate masih kelihatan risau. Betul ke awak okey? Kalau nak tarik diri sekarang pun masih boleh? Kate. Haruto memegang tangan Kate. Saya betul-betul okey dan, sebab awak, saya rasa lebih bersemangat. Wajah Kate merona merah. Apa maksud awak? Saya nak lindungi awak. Untuk awak juga, saya nak berlawan dengan berani. Jantung Kate berdebar-debar. Keikhlasan Haruto dapat dirasainya. Haruto, saya pun ada benda nak cakap. Kate memberanikan diri. Pertandingan hari ini, kalau awak menang, mestilah saya gembira. Tapi kalau awak kalah pun tak apa. Yang penting, awak buat yang terbaik. Kate. Dan apapun yang jadi, saya akan sentiasa di sisi awak. Jangan lupakan tu. Pandangan Kate serius. Kata-kata itu memberi kekuatan yang besar kepada Haruto. Tepat pada masa itu, Tyler muncul dari hujung koridor. Dia berjalan dengan penuh lagak dan memandang Haruto dan Kate. Oh, calon juara kita ada di sini rupanya, kata Tyler dengan nada mengejek. Tak sabar tunggu petang nanti. Kau dah sedia betul-betul ke? Haruto menjawab dengan tenang. Ya, dah sedia. Bagus. Kalau macam tu, jumpa di gelanggang nanti. Apabila Tyler berlalu, dia sengaja melanggar bahu Haruto. Tetapi Haruto tidak berganjak. Selepas sekolah, sebelum pertandingan bermula, Haruto membuat persiapan terakhir dengan Pak Mail. Gementar? Sikit. Tapi tak teruk. Bagus. Gementar sikit tu boleh membantu. Ingat, hari ini cuma tunjukkan apa yang kau dah berlatih. Pak Mail menepuk bahu Haruto. Arwah ayah kau mesti bangga. Ya. Terima kasih Pak Mail. Suara Haruto dipenuhi rasa terima kasih. Akhirnya, tiba masanya untuk menukar pakaian. Pakaian tinju berwarna merah yang disediakan khas oleh Pak Mail. Warna yang sama dengan yang pernah dipakai oleh ayahnya. Apabila dia melihat cermin, dia kelihatan seperti seorang peninju sebenar. Pemuda yang pendiam dan tunduk 2 minggu lalu sudah tiada lagi. Ayah, tolong perhatikan saya, Haruto berdoa di dalam hati. Dewan Gimnasium sudah dipenuhi oleh ramai pelajar. Penonton jauh lebih ramai daripada yang dijangkakan. Ini menunjukkan betapa besarnya minat terhadap pertandingan ini. Dari kerusi penonton, kedengaran suara-suara berbisik. Betul ke Haruto boleh menang? Tyler sah-sah lagi handal. Tapi dengar cerita Haruto dah banyak berubah sekarang. Kate duduk di barisan hadapan. Wajahnya tegang, tetapi hatinya dipenuhi semangat untuk menyokong Haruto. Tyler muncul dengan pakaian tinju berwarna biru. Badannya kelihatan besar dan ototnya lebih tegap. Sorakan gemuruh kedengaran dari kalangan penonton. Tyler. Tyler mengangkat sebelah tangan sebagai balasan kepada penonton dan menuju ke gelanggang. Dia kelihatan sangat yakin. Setelah naik ke gelanggang, Tyler memandang ke arah Haruto dan melemparkan senyuman provokatif. Kini, giliran Haruto. Dengan pakaian tinju berwarna merah, dia melangkah masuk ke dewan. Reaksi penonton sedikit berbeza. Daripada sorakan, lebih banyak pandangan yang bercampur antara harapan dan kerisauan. Tetapi Haruto berjalan dengan mengangkat muka. Dia bukan lagi dirinya yang pengecut dahulu. Kate memandang Haruto dan jantungnya berdebar-debar. Dia kelihatan sangat hebat. Akhirnya, kedua-dua peninju berhadapan di atas gelanggang. Tyler jelas lebih tinggi 1 inci 2 daripada Haruto dan tubuhnya yang berotot kelihatan mengagumkan. Sebaliknya, Haruto kelihatan lebih kecil, tetapi pandangan matanya tidak kalah sama sekali. Pengadil memanggil kedua-dua peninju ke tengah gelanggang. Baiklah, kedua-dua peninju ke tengah. Haruto dan Tyler saling berhadapan. Tyler masih dengan senyuman yakinnya. Ini peluang terakhir kau. Kalau kau tarik diri sekarang, aku takkan cederakan kau, bisik Tyler perlahan. Haruto menjawab tanpa gentar. Terima kasih, tapi saya okey. Semasa pengadil menerangkan peraturan, Haruto memandang ke arah Kate di kalangan penonton. Melihat Kate merapatkan tangannya seperti berdoa, hatinya terasa hangat. Pak Mail juga dari bawah gelanggang memandangnya dan mengangguk. Ia adalah mesej yang bermaksud kau boleh. Haruto menggigit pelindung mulutnya dan menggenggam sarung tangannya dengan erat. Latihan selama 2 minggu terbayang di fikirannya.
Sudah sedia? Tanya pengadil kepada kedua-dua peninju. Sedia, jawaban Tyler bergema dengan kuat. Sedia, jawaban Haruto sedikit perlahan, tetapi penuh keyakinan. Pengadil mengangkat tangannya ke arah loceng. Kini, ia benar-benar bermula. Seluruh dewan menahan nafas. Kate menggenggam kedua-dua tangannya dengan erat, manakala Pak Mel memandang gelanggang dengan riak tegang. Pada saat itu, Kate tiba-tiba berdiri dan menjerit. Kalau awak menang, saya akan kawin dengan awak. Suara Kate bergema di seluruh dewan. Selepas itu, keheningan seketika. Ratusan pelajar semua menahan nafas. Haruto di atas gelanggang memandang Kate. Wajahnya merah padam, tetapi pandangan matanya serius. Ia adalah ikhlas dari hati. Suasana di kalangan penonton meletup. Apa? Apa yang Kate cakap tadi? Dia serius ke? Gila. Ini betul-betul gila. Wajah Tyler berkerut menahan marah. Kate, gadis yang disukainya, berkata begitu kepada budak Jepun itu. Akhirnya, loceng berbunyi menandakan permulaan perlawanan. Pengakuan Kate tadi telah menyuntik kekuatan baru ke dalam hati Haruto. Tyler serta-merta menyerang dengan agresif. Dia melepaskan siri tumbukan kuat yang bercampur dengan kemarahan. Tetapi Haruto tetap tenang. Latihan selama 2 minggu telah sebati dengan tubuhnya. Dia menggerakkan kepalanya sedikit dan mengelak tumbukan Tyler. Oh, suara terkejut kedengaran dari kalangan penonton. Haruto berjaya mengelak serangan Tyler dengan kemas. Apabila tumbukan lurus kanan Tyler tersasar, Haruto bergerak. Satu tumbukan jab kiri yang pantas dan tepat mengenai muka Tyler. Tyler terundur sedikit. Wow, sorakan kagum kedengaran dari kalangan penonton. Haruto berjaya mengenai Tyler. Kate merapatkan tangannya seperti berdoa sambil memerhati Haruto. Jantungnya terasa seperti akan pecah. Pada saat itu, Haruto mendengar suara ayahnya. Di atas gelanggang, hati adalah yang paling penting. Mengatasi ketakutan dan berdiri dengan yakin, itulah kekuatan sejati. Pergerakan Haruto menjadi lebih semula jadi. Dia bergerak di atas gelanggang seolah-olah menari mengikut irama musik. Setiap kali Tyler melancarkan serangan kasar, Haruto mengelak dengan lincah dan melepaskan serangan balas yang tepat. Bam, bam, tumbukan Haruto berturut-turut mengenai Tyler. Tyler mula menjadi gelisah. Sial, kenapa tak kena? Tyler tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini. Selalunya, dialah yang memukul secara sebelah pihak. Suasana di kalangan penonton berubah sepenuhnya. Pelajar-pelajar yang pada mulanya menyokong Tyler kini mula mengagumi cara Haruto bertarung dan mula menyokongnya. Haruto, hebat. Teruskan, jangan kalah. Wow, budak ni betul-betul berbakat. Kate berdiri dan memberi sokongan kepada Haruto. Haruto, awak boleh. Suara itu sampai kepada Haruto. Haruto memandang Kate seketika dan tersenyum. Tyler, yang berang mula menyerang secara melulu. Dia melepaskan tumbukan kasar yang lebih bergantung pada kekuatan daripada teknik. Tetapi Haruto tetap tenang. Dia sedang membaca rentak lawannya seperti yang diajar oleh Pak Mel. Apabila lawan marah, itulah masa paling bahaya. Pada masa itu, akan ada ruang terbuka. Kata-kata Pak Mel terngiang di fikirannya. Apabila Tyler menghayunkan penumbuk kanannya dengan luas, Haruto tidak melepaskan peluang itu. Tumbukan besar Tyler melintasi kepala Haruto. Tepat pada masa itu, Doom, tumbukan lurus kanan Haruto yang sempurna tepat mengenai dagu Tyler. Ia adalah serangan balas yang telah dilatihnya beribu kali bersama Pak Mel. Mata Tyler berpinar. Kekuatan kakinya hilang dan dia terhuyung-hayang ke belakang. WFIA. Dewan Gimnasium meletup dengan sorakan. Tyler jatuh melutut di atas lantai gelanggang. Dia tidak rebah sepenuhnya, tetapi jelas sekali dia mengalami kerosakan. Pengadil mula mengira. 1, 2, 3. Penonton menahan nafas. Adakah Tyler mampu bangun semula? 4, 5, 6. Tyler cuba untuk bangun dengan susah payah, tetapi kakinya tidak stabil. Kate menutup mulutnya dengan kedua-dua tangan sambil memandang Haruto. Sesuatu yang luar biasa sedang berlaku. 7, 8. Tyler berjaya berdiri, tetapi pengadil memeriksa keadaannya. Dia tidak berada dalam keadaan untuk meneruskan perlawanan. 9, 10. Loseng dibunyikan menandakan perlawanan tamat. Pemenangnya,
Hasegawa Haruto. Pengadil mengangkat tangan Haruto tinggi-tinggi. Seketika, Dewan Gimnasium meletup sepenuhnya. Waaaa, penonton serentak berdiri dan bersorak. Bunyi tepukan gemuruh seperti guru. Kate menitiskan air mata sambil bertepuk tangan. Haruto benar-benar menang. Haruto, tahniah, jerit Kate. Haruto dari atas gelanggang memandang Kate dan tersenyum ceria. Dari merata-rata kerusi penonton, kedengaran suara-suara memanggil nama Haruto. Haruto, gila. Betul-betul gila. Wira sekolah kita. Tyler duduk di sudut gelanggang dengan riak tidak percaya. Dia tidak dapat menerima hakikat bahawa dia telah kalah. Apabila Haruto turun dari gelanggang, Kate berlari ke arahnya. Mereka saling berpandangan. Tahniah, Haruto. Kate memeluk Haruto. Jantung Haruto berdebar-debar. Terima kasih, Kate. Saya berjaya sebab awak. Betul ke saya membantu? Mestilah. Sorakan, awak adalah kekuatan terbesar saya. Wajah Kate merona merah. Pak Mail juga mendekati dan mengucapkan tahniah kepada Haruto. Kau buat dengan baik, Haruto. Arwah ayah kau mesti bangga. Terima kasih, Pak Mail. Ini semua berkat Pak Mail. Tak. Ini hasil usaha kau sendiri. Hasil usaha dan keberanian kau. Mata Haruto berkaca. Ini benar-benar seperti mimpi. Sejak hari itu, Haruto menjadi orang yang berbeza sepenuhnya. Dia dilayan seperti Wira di sekolah. Apabila berjalan di koridor, pelajar-pelajar akan menyapanya, dan semasa kelas, guru-guru akan memujinya. Yang paling penting, tiada siapa lagi yang berani membuli Haruto. Tyler juga tidak datang ke sekolah untuk beberapa waktu. Hubungan Haruto dan Kate juga diiktiraf secara terbuka. Tiada siapa lagi yang berasa hairan melihat mereka bersama. Beberapa hari kemudian, Haruto dan Kate meluangkan masa bersama di gimnasium. Haruto, terima kasih banyak-banyak. Untuk apa? Sebab lindungi saya. Dan tunjukkan keberanian awak. Kate memegang tangan Haruto. Saya yang patut berterima kasih. Sebab awak, saya dah banyak berubah. Macam mana? Saya jadi lebih kuat dan lebih yakin. Mereka saling berpandangan dan ketawa. By the way, Kate, pasal kata-kata awak masa tu, awak serius ke? Kate mengangguk sambil wajahnya merona merah. Ya, saya serius. Kalau macam tu. Haruto memberanikan diri. Awak, sudi jadi teman wanita saya? Bodoh. Mestilah saya sudi. Kate ketawa ceria. Pada saat itu, cahaya matahari yang hangat menyinari dari tingkap gimnasium. Seolah-olah ia sedang meraihkan masa depan mereka berdua. Haruto berfikir, 3 minggu lalu, dia hanyalah seorang halimunan. Kini, dia mempunyai orang yang dicintai dan keyakinan diri. Semuanya bermula dari keberanian kecil untuk menolong Kate di koridor itu. Siapa sangka keberanian kecil itu boleh membawa perubahan yang begitu besar. Kate juga begitu. Pada mulanya, ia hanyalah rasa berterima kasih, tetapi kini ia telah menjadi cinta sejati. Sebulan kemudian, Haruto dan Kate sedang makan tengah hari bersama di atas bumbung sekolah. Kini, seluruh sekolah tahu bahawa mereka adalah pasangan kekasih. Haruto, saya rasa gembira sangat sekarang, kata Kate sambil menyandarkan kepalanya pada bahu Haruto. Saya pun sama. Setiap hari macam mimpi bila bersama awak, jawab Haruto sambil memegang tangan Kate. Tapi masa awak tolong saya kali pertama dulu, awak tahu tak akan jadi macam ni? Kate bertanya dengan nada mengusik. Langsung tak. Saya cuma fikir itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Dan disebabkan perkara yang betul tu, saya dapat teman lelaki yang terbaik. Kate ketawa sambil mengucup pipi Haruto. Wajah Haruto merah padam. Kate, terima kasih sebab percayakan saya. Bodoh, mestilah saya percaya orang yang saya sayang. Mereka saling berpandangan dan tersenyum bahagia. Dari jauh, gimnasium kelihatan. Tempat di mana cinta mereka bermula. Keberanian dan cinta yang ditemui di atas gelanggang. Kini, Haruto dan Kate merasakan mereka boleh melakukan apa sahaja. Bagaimana dengan kisah hari ini? Sila kongsi pendapat anda di ruangan komen. Kami juga ingin mendengar kisah daripada anda semua yang menonton. Dan jika anda rasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk melanggan saluran dan tekan butang suka. Terima kasih kerana menonton hari ini.